Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan tengok sesi kipas. Kalau rasa tajuk ni pelik, sebenarnya saya nak cakap pasal barangan. Tapi kita ambil satu contoh, contohnya ialah kipas. Ini disebabkan kisah saya jugalah. Sebab saya ada beli kipas saya beli kipas tu tahun lepas. Dan warranty untuk kipas tu, dia memberi warranty sebanyak 1 tahun. Dan apa yang terjadi pada kipas tu, selepas habis tamat warranty, iaitu cukup 10 tahun, rasanya dalam seminggu 2 minggu lepas tu tiba-tiba kipas tu boleh mati. Sayangnya sebab saya harap kipas tu bolehlah tahan sehingga 2 tahun ke 3 tahun ke even 5 tahun sekalipun. Bila kita rasa benda ni kelakar, bila habis warranty maksudnya kita kena beli kipas baru lah. Tetapi kenapa seolah-olah seperti memang kipas tu akan mati selepas beberapa minggu daripada hari luput dia. Adakah ini merupakan satu konspirasi? Sebenarnya saya sengaja mengusir awak pun, sebenarnya saya pun tak tahu sejauh mana kebenaran dia. Melainkan kalau saya pakar tentang ilmu elektronik memasang kipas ni, saya cek apa benda yang sepatutnya dan saya dapat melihat sama ada minyak yang digunakan itu adakah memang dia letak dalam masa 1 tahun memang cukup untuk membuat pusingan. Selepas daripada 1 tahun secara automatik minyak tu akan habis ataupun tiba-tiba banyaklah pula muncul konspirasi-konspirasi yang lain kan. Sebab apa benda yang saya cuba buat ialah sebenarnya saya cuba nak faham tentang apa benda yang berlaku. Saya boleh faham bahawa barang-barang elektronik yang saya beli tu dia ada jangka hayat dia sendiri. Tetapi bila kita cakap pasal inovasi, kreativiti dan integriti pada sesuatu produk tu, kenapa kita tak boleh untuk mencipta satu produk yang berkekalan? Saya tak minta benda tu kekal sehingga hari kiamat. Sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun adalah merupakan satu jangka masa yang tinggi. Dan jika setiap barangan saya yang ada, baik toaster, apa lagi, kipas, lampu, pemanas air dan sebagainya, so mereka ni setiap tahun saya kena tukar. Adakah ini cara ataupun etika yang bermain di dalam syarikat-syarikat besar untuk memastikan bahawa kita sentiasa inginkan sesuatu yang baru pada tahun yang seterusnya? Pernah dulu ada konspirasi tentang sebuah smartphone di mana bila keluarnya smartphone keluaran yang terbaru, mereka sengaja menginstall software pada smartphone yang lama mereka, yang mana menyebabkan smartphone lama telah menjadi sedikit perlahan dan boleh jadi sangat perlahan sehingga seseorang tu rasa macam sakit hati sangat. Saya rasa baik beli handset baru sahaja. Dan itu adalah bukan satu kebetulan bila handset tu menjadi slow selepas keluarnya iklan terbaru tentang smartphone mereka yang dikatakan sebagai satu yang paling latest. Apa-apa pun, saya hanya meletak konspirasi demi konspirasi sebab saya sebenarnya seronok dengan konspirasi sebab dia membuatkan saya terfikir dengan sesuatu, especially berkaitan dengan benda-benda yang logik akal fikiran. Dan bila saya memberitahu benda ni kepada kawan-kawan untuk berbual bicara, sebenarnya ada juga yang bersetuju. Maksudnya memang patut pun kita membeli barang yang elektronik setiap tahun. Sejujurnya saya tak ada masalah pun nak beli kipas tu setiap tahun. Tetapi saya harap kipas tu rosak dengan sendirinya. Saya tak nak satu hari nanti saya dapat figure out bahawa kipas tu memang didesain untuk rosak selepas tarikh luput dia, selepas tarikh warranty dia. Bila kita bercakap tentang integriti sesebuah syarikat ataupun kita bercakap tentang keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang cara macam mana jalan kerja kita yang membuatkan Allah redha dengan apa benda kita buat dan Allah memberi rahmat kepada kita semua, adakah telah tiba masanya untuk kita discover dengan benda di sini? Maksudnya kita mula untuk mempelajari bidang-bidang elektronik, kita cuba belajar tentang isu semasa, kita cuba faham tentang teknologi dan di mana adanya kelengkapan yang ada di rumah ni yang rosak, biar kita yang repair benda tu sendiri. Ataupun kita just berkongsi info dengan kawan-kawan. Contohnya macam kawan saya seorang, dia pandai repair air pemanas. Saya pandai repair aircon. Dia pandai repair kipas. Yang seterusnya pandai repair benda-benda yang spesifik supaya kami berbicara antara satu sama lain. Beginilah, kita tidak hidup dalam keadaan yang mana mewah, yang mana kita dapat beli apa benda yang kita nak. Kita hidup di keadaan di mana duit gaji yang kita ada ni terhad kepada beberapa benda yang kita perlu sahaja. Even kita kata beberapa benda yang perlu,
Sedangkan semuanya benda penting dan kita hanya pilih. Contohnya kita ada 5 benda penting, kita hanya boleh pilih 3 sahaja benda yang penting. Ini adalah merupakan kesusahan yang kami alami dan kenapa tak kami hidup dalam keadaan yang sebaiknya kami perlu. Sebab membeli barangan bagi kami untuk setiap tahun merupakan cabaran yang agak sukar. Tetapi kalau itu teorinya, adakah bermaksud dengan naiknya gaji dan saya ketika itu boleh membeli apa benda yang nak, adakah saya tak kisah untuk membeli barangan yang sama setiap tahun? Saya terfikirkan tentang sesuatu. Apakah cara yang sesuainya untuk kita sebagai umat Islam untuk hidup? Kita kena hidup dalam keadaan yang macam mana? Sebab apa-apa benda, maybe saya cuba nak melarikan diri saya daripada mengharap kepada orang lain tentang apa benda yang saya nak. Dan saya lebih cenderung kepada menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan saya bersetuju kalau adanya peralatan-peralatan yang rosak, kita sendiri yang repair, kita sendiri yang ada ilmu pengetahuan tentang benda tu, dan kita sendiri yang tahu tentang masalah teknikal yang dihadapi oleh setiap barang. Tetapi bagi cerita-cerita yang saya pernah dengar di luar negara, benda ni saya menerima sedikit tentangan. Contohnya macam saya nak repair handset saya sendiri, tetapi contohnya bila kita melihat aplikasi smartphone tu, sebenarnya benda tu kita tak nampak skru dia kat mana. Seolah-olah macam kalau kita nak buka, hanya boleh dibuka oleh tuan kedai sahaja. Dan antara alasan yang digunakan oleh company-company besar ni ialah dia tak nak kita bermain dengan bateri yang mereka ada, kerana kalau tersilap langkah, bateri itu boleh meletup dan memudaratkan si pengguna ataupun membahayakan kesejahteraan orang yang sedang memegang smartphone tu. Tapi jika ini penerangan yang diberikan oleh mereka, maksudnya hanya mereka lah yang layak untuk merepair smartphone yang rosak tu. Tapi macam mana pula dengan cas yang mereka kenakan? Dan mereka sentiasa mengambil keuntungan dan mereka sentiasa membuatkan kita sentiasa memerlukan dia, seolah-olah macam kita tak boleh nak mampu nak hidup dengan diri kita sendiri, dengan apa benda yang kita ada. Jadi adakah bukan satu konspirasi untuk menghalang kami daripada memperbaiki apa benda masalah-masalah yang kami temui tentang barang-barang peralatan sekitar rumah kami, supaya setiap syarikat boleh berjaya mengambil keuntungan bagi setiap duit yang kita ada. Dan kalau betul nak jadi kaya pun, sampai berapa banyak kekayaan yang kamu ingin miliki sehingga kamu ada satu tahap kekayaan yang melampau. Maafkan saya kalau saya agak innocent dalam mengatakan satu kenyataan, tapi saya kata untuk kekayaan yang dimiliki oleh kamu-kamu yang sama ada bilion ataupun trilion nilai dia, jika kamu membahagikan kesemua keseluruhan duit kamu kepada orang sekeliling, tidak ada golongan-golongan yang miskin. Untuk isu yang saya cuba nak come out, tidakkah cenderung kita suka dengan benda-benda bila mana kita suka dengan kerja tangan, dan tidakkah kita berlumba-lumba dalam menimba ilmu, baik dari segi membuat peralatan ataupun memperbaiki sesuatu, sebab ini merupakan baik keseronokan ataupun menaikkan nilai kita sebagai seorang manusia untuk menjadi seorang yang berguna. Especially kita menerima kawan baru. Dan kita menerima kawan baru, bukanlah kawan kita ni sebagai orang yang hanya berkata-kata saja, tapi dia juga boleh membantu kehidupan kita. Dan dia boleh membuatkan kita berinteraksi dengan lebih banyak. Dan komunikasi kita bukan hanya terhad kepada apa benda yang kita suka bercakap saja, tapi dengan apa benda yang kita buat, ataupun dengan hobi yang kita ada, dan kemahiran yang kita ingin ajarkan pada orang sekeliling. Dan itu adalah pendapat saya. Dan apa pula kata-kata daripada anda? Jika anda mempunyai satu cara yang lebih baik ataupun rutin yang lebih menyeronokkan, apa-apa pun cuba kongsi pengalaman ataupun kisah hidup anda. Adakah anda merasakan benda yang sama seperti apa benda yang saya rasa? Adakah awak merasakan bahawa saya perlu diperbetulkan untuk setiap yang kata yang saya luahkan? Apa-apa pun, kita akan bertemu lagi lah di episod akan datang ni. Kita akan tengok lagi lah tajuk-tajuk yang mana kita suka untuk berbicara. Dan apa-apa pun, saya harap kita dapat adakan satu pembicaraan yang sihat. Saya harap awak sentiasa dalam keadaan baik-baik. Selamat mengenali diri. Apa-apa pun nanti kita akan bertemu lagi ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum.